Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Penerbit dan seterusnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Firman Allah SWT dalam ayat ke-13, 14, 15, 16 dan 17 daripada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. Dalam tafsir Ibn Katsir pada jilid ke-8 muka surat 10 terjemahannya, dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, iaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutuskan kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan kedua-duanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutuskan kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan satu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dalam kuliah lalu, saya telah bentangkan kepada tuan-tuan perkataan daraba. Seperti dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat, bahawa daraba ini merujuk kepada 10 atau 11 penggunaan yang berbeza-beza. Tetapi madailah untuk kita faham dalam konteks ayat surah Yasin ini merujuk kepada satu peringatan, pukullah hati mereka, jentiklah jiwa mereka supaya mereka faham betul-betul bahawa akibat buruk penentangan kamu terhadap Islam ini akan datang bahagian azab, hukuman seperti berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Ini kisah aku bawakan untuk kamu sekali lagi. Dan telah saya bentangkan dalam kuliah yang terdahulu, ada persisian para ulama yang menyatakan bahawa apakah tempat ini namanya Antakya, seperti riwayat Ibn Ishaq daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ka'bul Ahbar, Wahab Ibn Nabi berkata ini merupakan kota Antakya. Rajanya merupakan seorang penyembah berhala, lalu Allah mengutuskan mereka 3 orang rasul, namanya Sadiq, Saduq dan juga Shalom. Namun mereka mendustakan utusan-utusan ini. Ini diukilkan daripada Buraidah bin Khasib, daripada Ikrimah, Qatadah dan Zuhri bahawa negeri ini merupakan negeri Antakya. Walau bagaimanapun, pendapat ditolak oleh sebahagian ulama yang lain dengan alasan bahawa Antakya ni tak pernah dibinasakan, baik pada zaman Nabi Isa ataupun sebelumnya. Jadi kisah yang dirujuk di sini bukanlah Antakya, kerana tempat-tempat yang dinyatakan itu seperti kata Al-Imam Masyuti dalam Durrul Mansur merupakan tempat-tempat penyokong tegar Nabi Isa AS. Jadi kota ini merupakan kota yang beriman, tempat orang beriman. Dan telah saya huraikan bahawa terdapat perbezaan pendapat tentang 3 orang utusan itu. Apakah mereka ni benar-benar mengikut Nabi Isa yang Nabi Isa utuskan, ataupun mereka merupakan rasul-rasul yang diutus langsung oleh Allah SWT. Jamaluddin Al-Qasimi, ahli tafsir yang terkemuka itu dalam Mahasin Ta'wil mengatakan ini lebih sesuai merujuk kepada rasul-rasul yang Allah utuskan, kerana perkataan yang digunakan itu iaitu arsalna, maknanya kami mengutuskan. Dan kemudian jawapan daripada umat tersebut, qalu ma antum illa basyarum mithluna, mereka berkata kamu dengan kami sama saja. Ini merupakan kata-kata yang tipikal diucapkan oleh musuh-musuh Nabi-Nabi sesaban zaman waktu yang diutuskan. Mereka akan mengatakan tak ada beza kami dengan kamu, kenapalah kamu diangkat oleh Allah SWT. Baik, menceritakan perkara ini ada jawapan oleh Imam Al-Faqurazi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, tafsir kabir itu, bahawa perutusan ini merujuk kepada memang pengikut-pengikut Nabi Isa yang baginda utuskan untuk tujuan dakwah ini, yang namanya ada perbezaan disebut dalam An-Nukat wal Uyun sebagai contohnya, menyebut nama-nama mereka ni ada macam-macam. Tak pentinglah untuk kita uraikan lebih lanjut sama ada Sadiq, Saduq, Shalom ataupun nama-nama yang lain, kerana nama-nama ini sampai kepada kita menerusi cerita-cerita Israiliyat dan tak pernah dinyatakan Nabi SAW. Madailah untuk kita mengatakan bahawa dalam konteks ini
Perutusan ini, pendakwa-pendakwa ini telah pun menjalankan tanggungjawab mereka walaupun mendapat tentangan. Dan permulaannya mereka bertemu dengan Habib An-Najjar. Lalu Habib An-Najjar ini yang mula-mula beriman kepada mereka kerana melihat karamah ataupun mukjizat yang berlaku dalam keadaan mereka menyembuhkan puteranya yang sakit. Ataupun riwayat lain mengatakan Habib ini sendiri yang sakit. Lalu dirawat mereka, didoakan kepada Allah, maka mereka sembuh. Baik. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang siapakah yang dimaksudkan di sini. Jadi Al-Qaryah yang dimaksudkan di sini adalah negeri, tempat, sama ada yang merupakan Antakya ataupun tempat-tempat yang lain. Maka perutusan yang diutuskan itu sama ada benar-benar Rasul daripada Allah ataupun perutusan pengikut-pengikut Nabi Isa AS yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fakhr Razi itu merupakan satu kemuliaan. Jadi maknanya Allah SWT mengkehendaki dalam cerita yang dikemukakan ini bahawasanya sahabat-sahabat Nabi pun memiliki kemuliaan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa bila Allah gunakan perkataan arsalna itu. Begini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nabi pernah menyatakan bahawa sahabat-sahabat aku ini kedudukan mereka macam Anbiya Bani Israel. Jadi merupakan satu kemuliaan. Jadi putusan manusia ini yang diutuskan oleh Nabi, mereka pun mempunyai kemuliaan, kedudukan macam Nabi juga. Dan di kalangan mereka ni Allah SWT berikan kepada mereka karamah. Sebagaimana dalam kisah yang sampai kepada kita, bahawasanya yang diutuskan dua orang yang pertama ini telah pun merawat anak kepada Habib Najjar ataupun Habib Najjar itu sendiri sehingga mereka sembuh. Jadi perkara ini disebut oleh Ibn Abbas dan banyak ahli tafsir menyatakan perkara yang sama. Dan Allah menceritakan kepada kita jumlah utusan yang diutuskan ini dua orang. Kemudian dihantar pula yang ketiga. Menurut ceritanya dua yang pertama ni ketika datang kepada penduduk tersebut, maka penduduk itu menolak dan menghukum mereka, memenjarakan mereka. Lalu Nabi Isa menghantar utusan yang ketiga yang namanya Shalom itu. Kata para ulama tafsir menyebut nama mereka. Ataupun Allah mengutus Nabi yang ketiga untuk membantu dua orang Nabi yang awal itu. Tuan-tuan pun tentu mendengar kisah tentang bagaimana seorang Nabi bernama Daniel yang telah pun dihukum, dipenjarakan. Ketika sahabat Nabi membuka negara Parsi, maka kalangan mereka ini telah bertemu dengan satu tubuh yang besar, satu jenazah ataupun satu mayat lelaki yang besar tetapi badannya masih utuh, kukuh, dan di tangannya ada cincin, dan di cincin itu mempunyai gambar dua ekor singa. Tuan-tuan mendengar kisah ni ke? Disebut contohnya dalam Tarikh Baghdad, menyatakan bahawa akhirnya sahabat Nabi ini telah pun mengambil cincin daripada lelaki tersebut dan menghantarnya kepada Sayyidina Umar Khattab di Madinah. Sayyidina Umar mengatakan ini merupakan Nabi Daniel. Nabi Daniel ini merupakan Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT selepas daripada Nabi Isa yang diutuskan di tempat yang namanya Palestin itu. Kemudian bila berlaku serangan Parsi ke atas negara Rom, maka mereka telah pun menangkap begitu ramai manusia di Palestin termasuk Nabi Daniel AS yang telah pun dikurung dalam penjara di Parsi. Dan Nabi Daniel ini wafat dalam penjara sebenarnya. Dan mereka yang berada di Parsi telah apabila ditimpa satu musibah, contohnya kemarau, mereka berdoa walaupun dalam keadaan sesat. Majusi itu mereka berdoa mengambil bertawassul dengan jasad Nabi Daniel ini, mengikut cerita yang sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu warḍah. Maka kemudiannya bila sampai kepada Sayyidina Umar berita tersebut, Sayyidina Umar telah mengatakan ini memang Nabi Daniel. Hendaklah kamu pergi gali beberapa tempat, banyak tempat, maknanya 5 hingga 11 tempat liang lahat digali pada malam itu untuk mengelirukan manusia supaya nanti jangan disembah kubur Nabi Daniel itu. Nabi yang telah wafat ratusan tahun ini jasadnya tidak dikebumikan. Dianggap padanya ada kekuatan tertentu dari sudut spiritual mereka, ritual mereka dalam ibadah mereka bangsa Majusi ini untuk minta kepada Tuhan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun menyuruh supaya Nabi yang mulia ini dikebumikan dengan cara yang betul. Dan pada malam itu para sahabat telah menggali banyak liang lahat untuk mengelirukan golongan yang ada di Parsi itu, mana satu merupakan kubur Nabi Daniel mereka tidak tahu, dan salah satu daripadanya telah dikebumikan Nabi yang mulia ini. Dan cincin itu terus diberi kepada sahabat yang menyampaikannya, yang membuka negara Parsi itu. Apa yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan, ada ramai Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Jadi kemungkinan untuk mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan arsalna ilahi muthnain ini bukan pembantu ataupun hawari kepada Nabi Isa, itu pandangan ini ada asasnya. Baik,
Apabila kedua orang utusan itu didustakan oleh golongan tersebut, penduduk tempat tersebut, maka Allah SWT mengutuskan yang ketiga, ataupun Nabi Isa menghantar yang ketiga. Tapi yang ketiga ini telah pun mengambil strategi cuba untuk mendekati raja yang zalim itu terlebih dahulu, dan sampai ke peringkat mengikut cara orang-orang yang zalim itu, termasuk menceritakan bahawa yang ketiga yang datang berpura-pura menyembah berhala macam mereka. Kisah ini memang tidak masuk akal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan lagi sekali, bila raja itu puas hati dengan kedatangan orang yang ketiga ini, bahawasanya dia bersama dengan mereka, dia bukan Nabi, setelah memenangi hati raja dan juga penduduk yang melakukan perkara-perkara khurafat dan syirik itu, barulah dia berupaya untuk mengiqna'kan, artinya menjadikan raja itu menerima pandangannya mengapa dua orang ini dikurung. Dan akhirnya bila dua orang yang dikurung ini membuktikan mereka memang benar-benar merupakan utusan Nabi Isa ataupun utusan Allah SWT, dengan karamah yang mereka miliki ataupun mukjizat mereka miliki, maka akhirnya raja dan penduduk tempat itu telah pun beriman kepada tiga orang ini. Walau bagaimanapun, kata Al-Imam Abi Su'ud dalam tafsirnya, kalau itu yang sampai kepada kita, cerita Israiliyat, dia kurang tepat dibandingkan, dilihat dalam konteks ayat ini yang menceritakan bahawa penduduk tempat itu menentang dan mereka dihukum oleh Allah SWT. Maka cerita seperti ini yang kita dapat lihat dalam kitab tafsir, kebanyakannya adalah pengaruh Israiliyat yang masuk dalam pentafsiran Al-Quran, dan wajar untuk kita tolak kerana ia tidak munasabah dengan ayat ataupun konteks yang sedang kita bawakan. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi Allah, menghadailah untuk ayat ini, kita memahami ayat ini bila Allah Taala mengutuskan tiga orang Nabi ini ataupun utusan Nabi Isa ini, maka jawapan daripada kaum yang ingkar itu, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Sekali lagi kita dapat lihat perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, azzazna. Datang perkataan azza, ya'azzu, berarti menguatkan. Ayat ini merupakan salah satu bukti bagi ketetapan Allah berkaitan dengan kebebasan agama, kebebasan dalam kita beragama. Jadi bila kita baca, maknanya Allah telah mengukuhkan Rasul-Rasul dengan cara untuk meyakinkan masyarakat. Allah tidak maksa mereka untuk percaya. Tapi putusan Nabi-Nabi ini, kalau diadakan dialog secara harmoni dan juga perbincangan di sudut agama, maka tentu hati manusia ini akan terbuka dan melihat kebenaran. Islam bukan bersifat paksaan, kerana Allah Taala hanya menerima keimanan orang yang tulus dan ikhlas yang dipilih olehnya. Maka penduduk negeri ini, seperti dikatakan dalam kitab tafsir itu, yang tepatnya ia bukan seperti yang diceritakan tadi, kerana itu adalah pengaruh daripada Israiliyat. Memadailah untuk kita memahami bahawa penduduk tempat itu menolak bimbingan yang diutuskan. Mereka enggan untuk mengikuti Rasul yang diutuskan. Mereka berkata, kamu ini yang mengaku menjadi Rasul tak lain hanyalah manusia seperti kami. Kami tak dapat menerima bahawa Allah Ta'ala yang bersifat pemurah menurunkan seseorang. Kamu ni hanyalah pendusta sahaja. Mendengar ucapan dan sikap para penentang itu, maka para Rasul tersebut menjawab singkat tetapi penuh dengan keyakinan. Mereka mengatakan bahawa qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan mengetahui bahawa kami adalah utusan-utusan kepada kamu, dan tugas kami tidak lain hanyalah untuk menyampaikan. Kata Ibn Ashur bahawa negeri yang dimaksudkan ini adalah kelompok kaum Yahudi dan juga penyembah berhala yang berasal daripada Yunani. Penolakan kehadiran Rasul-Rasul ini boleh jadi datang daripada para penyembah berhala, kerana mereka tak percaya adanya Tuhan mengutuskan manusia. Kerana itu, kalau kita lihat tulis Imam Ibn Ashur tersebut dalam Perjanjian Baru pada kisah para Rasul, ketika sebahagian penduduk melihat mukjizat ataupun karamah dalam penyembuhan orang yang telah lumpuh itu yang dilakukan oleh Paulus, mereka ni berseru dengan bahasa Yunani bahawa ni apa yang dikemukakan oleh Ibn Ashur dan tafsirnya, bahawa dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita rupa manusia. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihan, jadi Ibn Ashur menyatakan bahawa sebahagian daripada orang Yahudi, sebahagian mereka merupakan orang penyembah berhala. Lagi sekali di sini kita lihat penggunaan perkataan Ar-Rahman yang menunjuk kepada Allah SWT, padahal ia sebutan yang merujuk kepada ucapan orang kafir yang menolak perutusan Rasul itu. Pemilihan kata ini, kata Ibn Ashur, kerana ia merupakan satu kata-kata yang neutral yang biasa diungkapkan oleh orang Yunani dan juga sebahagian penganut ajaran Yahudi. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lebih lanjut mengapakah perkara ini berlaku, mengapa orang kafir menggunakan perkataan Rahman, sedangkan dalam ayat yang lalu penggunaan Rahman itu ditekankan untuk
kepada golongan musyrikun Mekah yang menolak penggunaan tersebut. Jadi nampaknya ada beza di antara penghuni bumi Mekah yang menentang Nabi, yang menolak nama Allah satu yang daripadanya Ar-Rahman, dan ini berbeza daripada penganut agama syirik sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengaku adanya sifat Ar-Rahman. Adakah begitu? Nanti kita akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.